Hari ini kita akan bincangkan bab ke-23 ya. Bab 23 bertajuk Babul Futya wa huwa waqifun 'ala ad-dabbah wa ghairiha. Walau bagaimanapun untuk makluman saya nak bagi tahu lebih dahulu bahawa nota ini adalah nota sementara. Setakat yang ada, saya belum lagi buat pengemas kinian. Belum lagi. Jadi sekadar yang ada ini kita tengok dulu, itu pun insya-Allah kita akan dapat mengambil manfaat banyak jugalah insya-Allah. Di celah-celah tu saya akan bawa pergi kepada kitab-kitab lain selain daripada yang kita baca ni. Babul Futya wa huwa waqifun 'ala ad-dabbah wa ghairiha. Hadis yang ke-84. Wa bihi qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج قال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء وإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبة لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا ويقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته
Jadi panjang juga mungkin kita tidak sempat pun habiskan. Cuma saya baca tu sebab ada kaitan dua bab tu. Hadisnya pun dua daripadanya adalah hadis yang sama. Cuma dalam bentuk yang ringkas, dalam bentuk yang ringkas. Seperti saya sebut tadi, nota ni kadang-kadang saya tak sempat buat dengan lebih kemas lah. Di sisi saya belum puas hati lagi. Orang kata. Mungkin orang lain baca dia kata bagus dah. Tapi bagi saya belum puas hati lagi. Maknanya yang saya buat kerja nak jadi siap tu dia tidak selapis. Ada beberapa lapis lagi. Kena beberapa kali lagi disemak dan ditengok. Ada tokok tambah di sana sini. Baiki. Di sana sini. Gitulah biasanya yang saya buat. Baiklah. Bab al-futya wa huwa waqifun 'ala ad-dabbah wa ghairiha. Kita baca dulu terjemahannya. Bab 23, memberikan fatwa ketika berada di atas kenderaan dan lain-lain. Hadis yang ke-84. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dalam haji wada' di Mina untuk orang ramai bertanya kepadanya. Maka datanglah seorang lelaki lalu dia berkata, saya tidak menyedari yang saya telah bercukur sebelum menyembelih binatang kurban. Nabi SAW bersabda, sembelihlah, tidak mengapa. Datang pula yang lain lalu berkata, saya tidak menyedari yang saya telah menyembelih binatang kurban sebelum saya melontar. Nabi SAW menjawab, melontarlah, tidak mengapa. Kata perawi, yakni Abdullah bin Amr, tidak ditanya Rasulullah SAW tentang sesuatu sama ada didahulukan atau dikemudiankan, melainkan Rasulullah SAW menjawab, lakukanlah, tidak mengapa. Kemudian bab ke-24, bab orang yang menjawab pertanyaan, yakni orang yang berfatwa dengan isyarat tangan dan kepala. Maknanya hadis tadi juga cuma dalam saluran riwayat, berdasarkan saluran riwayat yang lain. Ada begini. Setengah-setengah tu Nabi jawab dengan perkataan, setengah-setengah tu diisyarat saja. Bolehkah begitu? Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW pernah ditanya ketika baginda dalam hajinya. Orang itu berkata, saya telah menyembelih sebelum melontar. Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya yang memberi maksud tidak mengapa. Ada pula yang berkata, saya telah bercukur sebelum menyembelih binatang. Nabi SAW memberi isyarat dengan tangannya yang membawa arti tidak mengapa. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW baginda bersabda, ilmu akan dihilangkan. Ilmu akan diambil, akan ditarik. Kejahilan dan fitnah akan menjadi-jadi. Akan menjadi-jadi secara nyata. Dan al-harj akan banyak berlaku. Ada orang bertanya, apa itu al-harj? Wahai Rasulullah, maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya, dimiringkan seolah-olah, dicondongkan tangan, seolah-olah baginda memaksudkan pembunuhan. Condongkan tangan dia. Seolah-olah memberi maksud pembunuhan. Dan dua hadis ini pun lebih kurang sama dengan yang sebelum ni, dan yang satu lagi saya rasa ini pun mungkin tak sempat habis. Setakat mana yang sempatlah kita tengok situ dulu. Babul futya wa huwa waqifun
'ala dabbah wa ghairiha. Bab 23 memberi fatwa ketika berada di atas kenderaan dan lain-lain. Jadi apa maksud Imam Bukhari buat tajuk seperti ini? Apa maksud Imam Bukhari buat tajuk seperti ini? Kalau kita tengok sepintas lalu, gitu saja nampak. Tetapi di sebalik itu terdapat fiqh yang mendalam. Terdapat fiqh yang mendalam. Bahkan di situlah terletaknya segala keistimewaan segala fiqh ataupun segala kebijaksanaan dia, kefahamannya yang mendalam itu tentang hadis itu duduk pada tajuk dia tu lah. Baik, kita ada beberapa nota di situ. Memberi fatwa. Babul futyah. Wa huwa waqifun 'ala dabbah. Ketika memberi fatwa dalam keadaan memberi fatwa bukan begitu, dalam keadaan berada di atas kenderaan. Gitu. Saya pakai yang ni. Baik, kita tutup yang ni. Tak apalah yang ni. Silap tadi ambil yang ni sepatutnya. Bab memberi fatwa dalam keadaan berada di atas kenderaan. Mana dalam keadaan orang yang memberi fatwa itu berada di atas kenderaan. Dia, asal makna dabbah itu binatang, tapi binatang itu digunakan sebagai kenderaan lah. Dan lain-lain. Bukan di atas binatang ataupun kenderaan, tetapi misalnya di atas podium ke, di atas tempat yang tinggi, pentas ke, tempat tinggi lah. Jadi orang yang meminta fatwa ataupun yang bertanya itu berada di bawah, di tempat yang rendah, di bawah pentas ke misalnya kita kata. Itu yang dimaksudkan. Bolehkah begitu? Boleh ke tidak begitu? Baik. 249. Setelah Imam Bukhari menyebutkan kelebihan ilmu dalam beberapa bab sebelum ini, mungkin disangka bahawa ilmu yang begitu mulia mestilah disediakan keadaan dan suasana yang paling sempurna dan paling beradab untuk menerimanya. Seperti yang dilakukan oleh Imam Malik ketika meriwayatkan hadis. Kerana ilmu adalah keistimewaan para Nabi. Firman Allah menyebutkan keistimewaan Nabi Adam adalah kerana ilmunya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia, yakni Allah, yang ni baik kita. Yang mana satu ni? You tak apalah. Ketika di dalam keadaan berada di atas kenderaan dan lain-lain. Kita yang ni betul dah yang bagi tadi. Sebab saya tak cek ni. Ni apa? Ambil ni. Ni apa ni? Ni ayat ni yang setelah dibaiki ni, maknanya ini yang betul. Yang ni tidak pakai. Ni yang lama. Tapi nampaknya macam saya baiki di sini. Itulah saya kata banyak. Tak itu lagi di sini. Kalau begitu yang ni lah, yang ni betul. Maknanya yang ni ke yang dibagi tadi. Kalau yang ni betul lah. Setelah Imam Bukhari menyebutkan kelebihan ilmu dalam beberapa bab sebelum ini, mungkin disangka bahawa ilmu yang begitu mulia mestilah disediakan keadaan dan suasana yang paling sempurna dan paling beradab untuk menerimanya. Seperti yang dilakukan oleh Imam Malik ketika meriwayatkan hadis.
Kerana ilmu adalah keistimewaan para nabi. Firman Allah menyebutkan keistimewaan Nabi Adam adalah kerana ilmunya. Ini ayatnya, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Bermaksud, dan dia, yakni Allah, mengajarkan Nabi Adam segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat, lalu berfirman, terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya, jika memang kamu golongan yang benar. Di dalam Al-Baqarah ayat 31. Jadi nak sampaikan ilmu ni mungkin orang ingat, sebab ilmu ni ilmu istimewa, suatu yang istimewa, yang lebih keistimewaan itu diberikan kepada nabi-nabi. Jadi sepatutnya kena sesuai lah dengan keadaan itu. Berada dalam keadaan paling sempurna dan paling beradab. Seperti Imam Malik, kalau dia nak mengajar tu, dia pakai pakaian yang kemas-kemas dan pakai wangi-wangian. Kemudian duduk dengan penuh beradab lah cara dia. Adakah perlu begitu setiap waktu? Sentiasa begitu? Nak mengajar ni, nak sampaikan ilmu ni, kena gitu ke? Imam Bukhari nak kata tidaklah syarat. Memanglah yang terlebih baik begitu. Tetapi ia bukanlah syarat. Dalam keadaan-keadaan tertentu, boleh saja dipilih cara-cara yang lain dalam keadaan yang tidak sama, kira-kiranya tidak beradab lah, tidak berdepan antara guru dan murid. Tetapi kalau suasana itu sesuai, dalam keadaan itu memang itulah caranya yang sesuai, boleh saja. Tidaklah boleh kita tak sampaikan ilmu kerana tak ada suasana tu. Tak ada keadaan yang paling beradab lah mengikut ajaran yang asalnya. Seperti Jibril tu pergi menghadap Nabi tu, orang kata pelaga lutut. Dekat sangat duduk dengan Nabi tu. Bertemu lututnya dengan lutut Nabi. Jadi kalau tak boleh macam tu, tak bolehlah disampaikan ilmu, kiranya gitu kah? Jawabnya Imam Bukhari nak kata tidak gitu. Memanglah yang terbaiknya berhadapan, begitu. Tapi macam kita sekarang ni lah, kita pakai Google Meet, kita pakai online. Jadi ada sudut-sudut tertentu, cara itu lebih baik, lebih sesuai. Jadi tidak nak kira adab zahir itu semata-mata. Tapi banyak perkara lain lagi yang perlu diambil kira. Dan Nabi SAW ni pun ketika ditanya ni, dalam haji wada' dia di atas untanya. Jadi tidak perlulah kata turun. Di bawah tu sama tinggi barulah sampaikan hadis ataupun jawapan kepada pertanyaan orang tu. Tak perlulah begitu terikat sampai begitu. Bukan bermakna kalau kita di atas kenderaan kita tidak beradab. Tidak, beradab juga. Gitu. Ataupun kita berada di tempat yang tinggi, murid berada di tempat yang rendah. Ataupun murid lebih tinggi daripada pentas itu. Pentas tu nampak macam di bawah gitu, seperti dalam hall ataupun auditorium ataupun macam-macam dari universiti dan lain-lain tu. Itu pun boleh juga. Boleh juga. Ketika kenderaan sedang berjalan pun boleh juga mengajar ataupun bertanyakan ilmu kepada orang yang alim. Dan orang alim pun boleh jawab di situ. Tidaklah kata mesti dalam suasana dan adab yang khusus. Imam Malik dia buat begitu tu tak apalah, dia berada di tempatnya dan memang itu yang paling sesuai untuk dia. Tetapi adakah semua mesti terikat dengan cara itu? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Imam Bukhari membawakan bab ini untuk menyatakan boleh saja ilmu disampaikan dalam keadaan yang tidak rasmi, seperti ketika sedang berada di atas kenderaan. Kerana jika disyaratkan penyediaan majlis ilmu,
dan terhad pada waktu tertentu, pastinya ia menjadi halangan dan kesusahan sehingga tertinggal maksud sebenar ilmu Islam, iaitu untuk disebarkan dan mengakibatkan kematian ilmu itu sendiri. Uh, jadi terhad pula penyebaran ilmu. Sedangkan ilmu itu dikehendaki supaya disebarkan secara meluas dengan sebanyak mungkin. Jadi bila ada cara-cara tertentu disyaratkan, jadi terhad. Tajuk bab kali ini masih berhubung kait dengan kesan seseorang mengetahui kelebihan ilmu, iaitu dengan menanyakan tentang ilmu. Walaupun orang yang ditanya sedang berada dalam perjalanan dan berkenderaan. Jadi kebetulan kita bertemu dengan ahli ilmu tu dalam kenderaan. Kalau kita tak tanya di situ susahlah. Jadi kalau tanya di situ boleh selesai di situ tu. Keadaan ini menyebabkan jawapan dan penyampaian ilmu itu dikemukakan dalam bentuk fatwa, iaitu bentuk yang lebih ringkas dan padat tanpa dinyatakan dalil-dalil yang panjang-panjang. Begitu caranya. Imam Bukhari seolah-olahnya ingin memberitahu bahawa orang yang mengetahui kelebihan ilmu tidak boleh malu, bertangguh dalam menanyakan ilmu dan perlu mengambil segala peluang yang ada kerana tiada siapa yang mengetahui selama mana gurunya ada, sihat dan mampu memberikan ilmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Haji Wada', iaitu haji yang pertama dan terakhir dilakukan oleh baginda. Jadi kalaulah duduk kata masing-masing tu kata lain kalilah kita bertemu, bukan sekali ni nak buat haji, ataupun nantilah kita pergi ke Madinah, kita pergi bertemu dengan Rasulullah. Dia tak kata begitu. Bahkan pertanyaan itu memang diperlukan sebab ia berkait dengan amalan haji yang dikerjakan mereka pada ketika itu. Dan Rasulullah pun perlu jawab di situ juga. Jadi dalam keadaan itu, maka jawapan tidak boleh ditangguhkan kira-kiranya. Jadi tak perlulah nak cari suasana keadaan yang sesuai. Majlis ilmu di satu tempat khusus, tak perlu begitu dalam semua keadaan. Ada kalanya boleh saja di atas kenderaan. Kenderaan itu kalau zaman dahulu, zaman Nabi dahulu, unta, kuda, himar dan sebagainya, itu jadi kenderaannya, duduk dalam keadaan berada di atas unta. Kalau sekarang ni ikutlah dalam kereta api ke, dalam bas ke, dalam kereta ke, dalam kapal terbang ke dan sebagainya, boleh saja. Ilmu itu, tapi ditanyalah, bukanlah untuk nak berceramah tu, tak sesuai lah mungkin. Nak bersyarah situ. Nak bertanya, orang yang di sebelah tu nak tanya. Boleh saja. Begitu. Tidaklah syarat majlis ilmu. Takut-takut kita anggap begitu. Ya. Baik, kita tengok dulu apa yang ada di sini. Dalam keadaan berada di atas kenderaan. Jadi kenderaan ini terjemahan kepada ad-dabbah. Padahal ad-dabbah itu asalnya bermakna binatang. Ketika berada di atas binatang. Mana siapa orang yang menjawab soalan itu? Berada di atas binatang. Jadi binatang itu bukan binatang biasa, binatang sebagai kenderaan pada ketika itu. Baik, kita tengok. Perkataan waqif di sini mempunyai beberapa maksud. Satu, semata-mata berada di sesuatu tempat. Itu makna waqif, berada. Yang kedua, berdiri di suatu tempat. Waqif dengan makna qaim. Maksudnya tidak mengapa berdiri di atas binatang tunggangan untuk menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih jauh jika tiada bahaya dan kebimbangan jatuh. Kalau berdiri di atas belakang unta itu pun boleh. Di atas belakang kuda ke, asalkan tidak jatuhlah. Kalau tidak jatuh. Dalam keadaan berdiri begitu. Bukan duduk di atas tu. Kalau duduk pun
boleh juga dipakai makna waqif itu. Hmm. Yang ketiga singgah, itu makna waqif. Yang keempat dengan makna duduk. Duduk. Tidak mesti berdiri ya, duduk tu kalau di atas unta tu sudah jadi lebih tinggi daripada orang lain yang tidak naik unta. Begitulah kira-kiranya. Jadi hmm, waqif. Ni. Wa huwa waqif. Waqif ni apa makna? Boleh belaka tu. Boleh belaka. Waqif ni dengan makna berdiri di atas unta. Kaki tu berada di atas belakang unta. Waqif juga boleh dengan makna, walaupun asal makna dia berdiri. Waqif tu makna dia berdiri. Eh? Tapi boleh juga dengan makna duduk saja ataupun berada. Eh? Dia ada beberapa maknanya itu. Kita boleh pakai mana-mana saja pun. Jadi kira-kiranya Nabi SAW ni berdasarkan hadis-hadis yang lain, waqif itu bukan makna berdiri, kaki dia tu duduk di atas belakang unta, tidak. Berada di atas kenderaan. Sebab Nabi SAW naik pada tempat-tempat tertentu, dia naik unta, dan di belakangnya itu ada Fadl bin Abbas. Mana Fadl pun ada juga naik membonceng di belakang dia tu. Kalau kita orang Kelantan kata naik gendong. Jadi di situ nampak duduklah, mana berada di atas belakang binatang, bukan berdiri. Kalau berdiri, adakah Fadl itu juga berdiri di atas tu, pelik kan? Peliklah. Walaupun mungkin kalau unta yang jinak dia tidak akan lari walaupun berdiri di atas belakang dia tu pun. Tetapi agak peliklah. Daripada hadis-hadis yang lain kita nampak Nabi bukanlah berdiri, walaupun perkataan waqif itu pada asalnya dengan makna berdiri, dengan makna qaim, berdiri. Tapi di sini dengan makna berada sahaja ataupun duduk di atas belakang binatang. Yang ini berada di atas kenderaan. Sebab binatang itu digunakan sebagai kenderaan. Perkataan dabah dalam tajuk bab ini asalnya memberi arti binatang. Cuma diterjemahkan sebagai kenderaan kerana binatanglah kenderaan pada zaman Nabi SAW. Maksud Imam Bukhari membawa bahagian ini pada tajuk babnya ialah untuk menunjukkan keharusan orang yang berada di atas kenderaan memberi fatwa atau menyampaikan ilmu. Dan ia tidak juga bercanggah dengan hadis yang masyhur di dalam Sunan Abi Dawud, Baihaqi dan lain-lain, iaitu iyyakum an tattakhidhu zuhura dawabbikum manabir. Bermaksud janganlah kamu jadikan belakang-belakang binatangmu sebagai mimbar. Jika diperhatikan dengan lebih terperinci, akan ditemui bahawa hadis ini tidak kuat dan tidak boleh membatalkan hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari di dalam tajuk bab ini. Jadi Imam Bukhari maksudkan nak menarik perhatian kepada hadis itu. Takut-takut orang kata berdasarkan hadis ini tak bolehlah kita duduk mengajar ataupun menyampaikan ilmu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berada di atas belakang binatang itu, sebab Nabi larang. Jadi seolah-olahnya Imam Bukhari nak mengisyaratkan kepada kedhaifan hadis itu, bahawa hadis ini tak boleh nak lawan dengan hadis dia tu yang dia pakai sekarang ni. Kerana hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari kedudukannya tinggi dan sahih, taraf kesahihannya itu tinggi. Dimaksud larangan Nabi SAW pada hadis ini juga merujuk kepada orang yang sengaja naik ke atas binatang setiap kali hendak bercakap di hadapan orang ramai. Itu kalau kita terima pun maksudnya begitu. Kerana perbuatan itu akan menyeksa binatang yang dinaiki.
Terutamanya kalau kita kata binatang tu keldai. Jadi peliklah kalau buat begitu. Ataupun binatang-binatang itu bukan sesuai pun, tidak dinaiki pun, tidak dijadikan sebagai kenderaan pun. Misalnya kita kata lembu, ah, dan lain-lain lagi yang tidak sesuai itu, ah, dijadikan sebagai mimbar begitu. Itu yang dilarangnya kalau kita terima pun. Adapun seseorang yang sudah berada di atas kenderaan dan memang kenderaan itu sesuailah kenderaan yang besar seperti unta misalnya, maka tidak perlulah dia turun dari tunggangannya. Ya, untuk menyampaikan ilmu seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hmm. Jadi kalau kita tengok, hmm, Nabi sallallahu alaihi wasallam berfatwa, bagi fatwa, bagi pandangan. Orang tanya dia jawab. Itu fatwa lah tu. Dalam bab hukum. Nak ceritanya fatwa ni dia berpunca daripada ilmu juga. Tidak kata ilmu biasa saja yang perlu diajar. Fatwa itu pun termasuk dalam mengajar juga. Fatwa ni makna jawapan ringkas kepada pertanyaan orang untuk diamalkan misalnya, untuk digunakan terus dalam bentuk yang ringkas. Itu maksud fatwa. Pada hakikatnya ia berkait rapat dengan ilmu juga. Sebab itulah Imam Bukhari letakkan tajuk bab ini dalam bab ilmu juga. Sebab fatwa yang betul ialah yang berasaskan ilmu. Barulah fatwa itu tidak salah. Kalau tidak mungkin juga berlaku kesalahan. Hmm. Jadi dia kena ada asas ilmu yang kukuh lah untuk nak bagi fatwa itu. Walaupun ringkas tapi padat. Padat. Dah boleh orang guna dah. Begitu. Yang lebih selesa dan lebih sesuai untuk maksud menyampaikan ilmu sambil berada dalam perjalanan seperti kenderaan yang tidak bahaya untuk berdiri, berada di tempat yang lebih tinggi dari pendengar, di bawah teduhan dan lain-lain. Maksud Imam Bukhari ialah supaya direbut peluang untuk mendapatkan ilmu dan mengajarkan ilmu walaupun tidak ada tempat yang khusus untuk majlis ilmu. Tak apa, boleh. Inilah secara ringkasnya maksud tajuk bab ni. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ni, keadaan kita lah, keadaan kita ni, yang duduk dalam dewan katakanlah. Dewan itu tempat pensyarahnya di atas pentas. Pendengar-pendengarnya, pelajar-pelajarnya rendah sikit. Boleh ke tidak? Boleh, lebih selesa lagi boleh. Bahkan itu di universiti-universiti gitu pun caranya. Setengah-setengah tu tempat pelajar tu, pendengar, peserta, murid itu, ia makin belakang makin tinggi dia buat tu kan. Dia buat macam apa ni kita kata stadium ke macam tu. Tapi dalam dewan lah, dalam dewan. Jadi guru tu semua nampak. Sebab murid duduk tinggi. Jadi adakah ini tidak beradab namanya? Murid duduk tinggi daripada guru? Jawabnya tidak. Bahkan begitu pun boleh juga. Murid duduk lebih tinggi daripada guru, guru duduk lebih tinggi daripada murid, semua boleh. Jangan semua itu menjadi alasan untuk tidak menyampaikan ilmu. Ilmu perlu disampaikan dalam keadaan macam mana sekalipun. Bahkan kalau dalam dewan yang seat dia ataupun kerusi dia, kedudukan dia tu macam di stadium tu, itu lebih baik sebab semua peserta akan nampak. Tidak kata kena angkat-angkat kepala, jenguk-jenguk kalau guru tu duduk. Sedangkan murid semua berdiri. Jadi tak nampak. Tak nampak. Ataupun kalau guru duduk di tempat tinggi, pun nampak juga, semua nampak juga. Kalau duduk sama tinggi, itu mungkin tak nampak lah. Jadi tak apa kita mengambil tempat-tempat seperti itu, membuat tempat-tempat seperti itu sebagai tempat belajar. Tidak kata tidak beradab. Ni apa ni orang duduk baca Quran ni, orang lain duduk lebih tinggi daripada dia. Tak boleh kata begitu sebab suasana itu bukan
besar tempat tu. Jadi tak jadi masalah. Tidak kata menghina guru apa tak termasuk tu. Itu Imam Bukhari nak cerita. Jangan kamu anggap apa uh, guru mesti kena lebih tinggi ataupun tempat khusus dengan ilmu. Itu saja boleh disampaikan ilmu. Tidak begitu pun boleh. Baik. Jika diperhatikan pada hadis di bawah tajuk bab ini, tidak disebut apa-apa pun berkenaan tunggangan Nabi SAW atau kenderaan Nabi SAW. Sebenarnya Imam Bukhari ingin mengisyaratkan bahawa hadis ini adalah hadis mukhtasar. Jadi dia kata kenderaan, dabbah, kenderaan apa yang Nabi naik pada ketika itu tak ada sebut. Hadis ini ringkas dan terdapat riwayat penuh hadis ini yang lebih panjang. Di sana disebutkan bahawa Nabi SAW berada di atas tunggangan, di atas kenderaan, di atas binatang lah mana kenderaan. Apabila Nabi SAW sendiri telah memberikan fatwa ketika berada di atas binatang, yakni kenderaan, dan ia tidak dianggap sebagai penyiksaan ataupun tidak beradab, tidak sopan, maka berada di atas benda-benda lain selain binatang, tentulah tidak ada masalahnya. Seperti pentas ke, ataupun dalam kereta api ke, boleh berjalan pun, sambil berjalan di atas kereta api itu. Boleh. Duduk di atas kereta api itu. Ataupun di tempat-tempat lain semua boleh. Jangan, nak cerita sini jangan tangguh. Nak tanya ilmu tu. Nak menambah ilmu tu jangan tangguh. Sebab kita tak tahu guru kita tu besok ada lagi ke tidak. Termasuklah kita sendiri pun tak tahu juga besok ada lagi ke tidak. Jadi dengan sebab itu kita kena tanya tu. Atau mungkin kita bertemu lagi ke tidak dengan orang tu. Mungkin tak bertemu lah. Bila dia balik ke negeri dia tu tak bertemu. Jadi peluang yang ada tu jangan dilepaskan. Maksudnya ini sebenarnya tajuk bab ini sebagai galakan untuk menimba ilmu, untuk mengambil ilmu daripada ahli ilmu. Jangan ditunggu dia tu seperti di rumah dia lah, di tempat dia lah. Di atas kenderaan pun kita boleh tanya. Itu maksudnya. Baiklah. Sekarang ni saya rasa saya nak bawa, sebab saya ni macam saya sebut tadilah, belum sempurna lagi buat ini. Ini sekali lalu, sepintas lalu sahaja. Kerana kesibukan sendiri saya tak sempat buat ini. Walau bagaimanapun, baik, kita tengok syarah-syarah hadis, syarah-syarah hadis seperti Kashful Bari ini, Kashful Bari, Fathul Bari, Umdatul Qari, dan lain-lain kalau kita perhatikan. Ini saya ambil kitab ni lah sebagai contohnya. Babul Futya wa huwa waqifun 'ala ad-dabbah wa ghairiha. Kalau kita nak bahas lagi, ini yang tak sempat saya tokok tambah di sana sini. Sebenarnya yang tadi itu adalah berdasarkan yang saya mengajar dahulu. Jadi saya minta anak saya salin daripada rakaman itu, salin dengan dia ubah sedikit bahasa tu, gitulah. Itulah sebagai asas. Asasnya yang saya mengajar dahululah berdasarkan rakaman. Biasanya untuk menyiapkannya tu saya tengok beberapa lapis lagi, beberapa kali lagi. Dibaiki di sana sini. Walau bagaimanapun yang itu pun kita bolehlah untuk sementara ni. Baik, sebagai contohnya, untuk melengkapkan lagi perbincangan kita, kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain lah, kalau kita ambil satu kitab ni, banyak lagi kitabnya, yang dalam bahasa Arab pun ada, tapi ini dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Urdu, sebab susunan dia tu sesuai dengan cara sekarang ni, lebih mudah dan lebih menarik, lebih menarik. Contohnya kalau kita kata ni Umdatul Qari, ni Umdatul Qari, cuba tengok ni, cara tulisan dia
pun padat, padat, tidak susunan seperti zaman sekarang lah. Ataupun kalau kita tengok ni Fathul Bari, uh, walaupun lebih baik susunannya daripada yang tadi, tapi masih lagi padat ni. Cuba tengok ni, padat, padat ni. Cuba kita tengok di sini. Ni Fathul Bari. Tetapi kalau kita tengok dalam ni, futya dengan dhammah fa. Futya, isim masdar. Isim masdar. Iaitu jawapan kepada sesuatu soalan yang diajukan. Jadi itu pun, itulah yang dikatakan futya. Fatwa juga biasanya orang guna fatwa. Tapi futya juga digunakan. Baik. Kalau kita tengok dalam Fathul Bari tadi, cuba kita tengok. Bidhammil fa' wa in qulta al-fatwa fatahtaha. Kalau kau kata al-fatwa, fa' tu bagi di atas. Wal masadirul atiyah biwazni futya qalilah. Masdar-masdar orang kata di atas wazan futya ini sedikit, tak banyak. Masdar-masdar di atas wazan ini dalam bentuk begini tak banyak, kata Hafiz Ibn Hajar. Seperti tuqyah, taqwa. Taqwa itu sama dengan fatwa. Dia ada lagi masdar tuqyah, ruj'ah. Itu juga masdar juga. Di sini digunakan masdar yang di kalangan ahli ilmu dia biasa, tapi kepada orang ramai perkataan itu kurang, biasalah kurang digunakan. Wa huwa waqifun 'ala dabbah. Ni kalau kita nak kira di sini. Al-futya ba fatwa atau berfatwa. Dalam keadaan dia, yakni orang yang berfatwa itu berada di atas binatang ataupun kenderaan. Jadi huwa ni, dhamir ni balik kepada al-mufti. Al-mufti yang difaham daripada al-futya, perkataan al-futya. Kalau kita kata bab memberi fatwa, siapa yang memberi fatwa itu? Al-mufti, orang yang memberi fatwa itu al-mufti, mufti. Jadi huwa ni balik kepada al-mufti yang tak ada disebut sebelum ini, tetapi difaham daripada perkataan al-futya. Sebab apabila ada yang memberi fatwa, apabila ada fatwa, adalah yang memberikan fatwa itu siapa? Mufti lah. Mufti. Jadi kadang-kadang dhamir ni balik kepada tak ada pada lafaz dia tu, marji' dia tu. Pada lafaznya tidak ada. Tetapi ia dapat difahami daripada perkataan yang disebut sebelum itu. Macam di sini, al-futya. Al-futya. Dia tidak kata contohnya ijabatil mufti wa huwa waqifun 'ala ad-dabbah. Ijabah al-mufti, jawapan mufti. Wa huwa, kalau kata begitu, huwa ni balik kepada al-mufti lah. Tapi di sini tak ada. Itu lebih ringkas lagi lah. Jadi mengikut kaedah bahasa Arabnya boleh, begini pun boleh juga, tidak salah. Tidak salah. Iaitu dhamir kembali kepada sesuatu yang difahami daripada sesuatu perkataan. Perkataan marji' itu sendiri tak ada. Tempat kembali dhamir itu tak ada, iaitu al-mufti itu tak ada. Tetapi difahamlah, difaham daripada perkataan al-futya. Itu perbahasan dari segi bahasalah. Perkataan dabbah sebenarnya boleh digunakan kepada setiap binatang yang melata di atas muka bumi ini, tu dabbah lah semua. Manusia ke, kambing ke, biri ke, apa-apalah.
semua dabbah, binatang. Yang melata di atas muka bumi ini, itu dabbah. Tetapi mengikut urufnya, bila dikatakan dabbah ni, urufnya yang maklumnya, iaitu binatang yang dijadikan sebagai kenderaan. Itu yang dimaksudkan di sini. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi sebab itu kita terjemah dalam keadaan berada di atas kenderaan. Jadi binatang ni dijadikan sebagai kenderaan. Biasanya pada masa tertentu, kalau kita kata di sini di zaman Nabi dulu, bahkan selepas itu pun sekian lama orang duduk pakai kuda, unta lagi, binatang lagi sebagai kenderaannya. Jadi bukan semua dabbah ni yang dimaksudkan di sini. Dabbah, kalau maksud sini semua itu masuk ayam apa semua tu dabbah belaka kira-kira. Bukan itu yang dimaksudkan. Ini binatang yang dijadikan sebagai kenderaan. Macam saya sebut tadi, di sini ialah unta yang Nabi naiki itu. Kemudian perkaitan di antara bab ini dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya kelebihan ilmu. Kan? Kalau kita perhatikan, ini bab kelebihan ilmu atau lebihan ilmu. Itu kita sudah bincang dah. Kenapa saya terjemah lebihan ilmu. Setengah-setengah orang buat kelebihan ilmu, boleh juga begitu ya. Jadi apa kaitan bab ke-22, bab ke-23 ni dengan bab ke-22? Jadi jawapannya, apa kesesuaiannya? Imam Bukhari ni, kalau Sahih Bukhari ni dia memang dia jaga antara tajuk dengan tajuk tu mesti ada kesesuaian atau ada kesinambungannya. Tidak kata tak ada berkait langsung, tidak. Memang berkait. Kaitannya apa? Iaitu fatwa itu pun dia berasaskan ilmu juga. Fatwa dia berlandaskan ilmu juga. Tidak boleh fatwa itu tanpa ilmu. Jadi bab memberi fatwa sama juga dengan bab mengajar. Kita boleh juga kata bab mengajar. Pada hakikatnya memberi fatwa itu mengajarlah juga. Salah satu bentuknya ialah memberi fatwa. Bentuk mengajar. Jadi ilmu itu, kelebihan ilmu, oleh kerana ilmu itu lebih sesuatu yang istimewa, jadi di mana saja kita dapat, kita kena ambil. Jangan tunggu, jangan tangguh. Itu maksudnya. Ilmu itu oleh kerana sesuatu yang lebih, di mana kita dapat, seperti dalam hadis yang lain, al-hikmah dhallatul mu'min. Hikmah, kebijaksanaan itu adalah barang yang dicari oleh orang mukmin. Ataupun barang seseorang, orang hak dia ada. Haitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana dia menemuinya, maka dialah yang paling berhak mendapatkannya. Paling berhak mendapatkannya. Jadi begitu Nabi ajar orang Islam ni, umat dia ni, dengan ilmu. Ilmu tu di mana pun kita dapat, kita kena ambil. Jangan tangguh-tangguh. Jangan nanti, tunggulah nanti. Jangan begitu. Sebab apa? Untuk dapat ilmu tu, kadang-kadang peluang yang ada itu saja. Jadi kita kena gunalah. Barulah nampak kita ni memang tahu tentang kelebihan ilmu tu. Kalau kita duduk tangguh-tangguh, tunda-tunda, macam kita ingat kita pasti akan dapat selepas itu. Padahal kalau berkait dengan orang tu boleh mati. Termasuk kita sendiri pun. Kalau kita terutamanya sedang memerlukan kepada panduan pada ketika itu, lebih-lebih lagi lah kita kena tanya. Sebab kita nak guna, kita sendiri nak guna pada ketika itu. Kalau tidak nak guna pada ketika itu, boleh tahanlah juga. Tak apalah nak tangguh-tangguh pun. Tapi kalau kita memang perlu, jadi kita kena pada masa itu juga. Itu kaitannya. Ada kaitan dengan ilmu juga. Fatwa itu mesti berasaskan ilmu. Fatwa yang tidak berasaskan ilmu, seperti yang kita telah bertemu dalam hadis sebelum ini,
Itu tanda kiamat juga tu. Tanpa ilmu, tanda kiamat. Jadi tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini. Kalau kita baca Fathul Bari ke atau Umdatul Qari, kita tak ada ni pendapat-pendapat orang-orang kemudian ini. Sedangkan orang-orang kemudian ni banyak sumbangannya juga kepada Sahih Bukhari dalam mengkaji Sahih Bukhari. Misalnya di sini kita boleh tengok. Kalau kitab ni dia sebut Syah Waliullah berpendapat. Walaupun fatwa menghendaki mufti berada di suatu tempat yang agak selesa dan tenang, di mana dia boleh berbincang dengan para ulama yang lain. Itulah yang lebih utama dan lebih elok dicari. Namun boleh juga memberi fatwa itu dalam keadaan mufti itu berdiri atau orang yang bertanya itu berdiri. Dan orang yang ditanya tu pun berdiri juga atau sedang berjalan. Orang tanya tu boleh juga jawab di situ. Terutamanya jika soalan itu berkait dengan orang yang bertanya tu perlu diberikan kepada orang yang bertanya tu sebab dia nak buat benda tu. Misalnya sekarang di dalam masalah haji, dia nak buat kerja haji tu. Sebab itu perlu tanya dan perlu jawab di situ juga. Tidak kata nantilah nanti balik di Madinah lah. Nanti saya balik, kamu pergi sana. Tidak begitu. Sama ada sedang duduk di atas kenderaan atau di atas tanah, di atas lantai dan lain-lain. Berdiri ke atau duduk ke tak kira. Semuanya harus. Dan itu sabit, itu ada. Sabit maksudnya terbukti berdasarkan riwayat yang sahih. Ada dilakukan oleh Nabi SAW. Itu pendapat Syah Waliullah. Kalau kita baca Fathul Bari ini, dalam Fathul Bari ini tak ada. Tak ada begitu. Maknanya Fathul Bari ini Hafiz Ibn Hajar lama dah. Umdatul Qari pun sama ni. Umdatul Qari ni tak ada. Kita tak boleh dapatlah pendapat Syah Waliullah tu. Pandangan dia tentang tajuk bab ni. Tak boleh dapatlah. Tapi kalau kita baca yang ini, kita dapat. Ya, dalam Fathul Bari pun diambil juga dalam kitab ni. Sebab dia orang kemudian. Orang zaman kita ini. Ini. Lepas tu, kelebihan kitab ni dia bagi rujukan. Nombor 19 tu. Ni. Syarah Tarajim Abwab Al-Bukhari. Saya dah tunjuk dah sebelum ni kan. Syarah Tarajim Abwab Sahih Bukhari. Ni kitabnya. Ini kitabnya. Inilah. Babul futya wa huwa waqifun ala zahri dabbah atau ghairiha. Ay, innahu jaizun thabitul asl. Wa in kana al-ahwat. Jadi pada yang boleh baca bahasa Arab tu tengok sini. Jadi kitab tadi dia ambil sini. Walaupun yang lebih sesuai, yang lebih cermatnya dalam keadaan biasa, duduknya mufti untuk memberi fatwa itu di tempat yang tenang, di tempat yang selesa, tempat yang dapat dia berbincang, dapat merujuk kepada kitab misalnya, ada kitab-kitab. Berdasarkan hadis ini semata-mata tak ada sabit berada di atas kenderaan itu, tetapi Imam Bukhari berpegang untuk adanya Nabi SAW berada di atas kenderaan itu ala dabbah biminan fi hajjatil wada' bi tariqin akhar, melalui saluran riwayat yang lain. Kadang-kadang Imam Bukhari hadis yang dia mari itu tak ada sebut. Tetapi melalui saluran riwayat yang lain, hadis yang sama itu ada sebut. Iaitu dia berada di atas unta pada ketika itu. Itulah sebagai kenderaannya. Ini yang tadi ya. Kashful Bari. Itu diambil situ. Lepas tu dia sebut. Syekhul Hind pula. Lebih kurang begitu juga pendapat dia. Lebih kurang begitu juga. Sebab dia kata memberi fatwa, memberi sesuatu
pendapat tentang hukum, belajar, itu semua berkait dengan ilmu, ada kaitan dengan ilmu. Hmm. Dan tempat yang sesuai untuk kita menyampaikan ilmu dan menerima ilmu ialah tempat yang tenang dan tempat yang memang kalau kita kata dikhususkan untuknya dalam keadaan penuh beradab dan sopan. Seperti yang dilakukan oleh Imam Malik dan lain-lain imam apabila hendak menyampaikan ilmu. Bahkan Imam Malik tak mahu kalau orang tanya ketika dia sedang naik apa-apa kenderaan atau dia berdiri tengah berjalan ke, dia tak mahu jawab. Boleh jadi Imam Bukhari buat tajuk bab ini untuk menolak perbuatan seperti itu. Mana kalau ada Imam Malik tak mahu buat begitu, Nabi ada buat. Jadi Imam Malik buat begitu, dia ada hal dia sendiri, keadaan yang sesuai dengan dia. Sebab keadaan dia tu lebih tenang. Berada di tempatnya. Bukan ketika dalam haji, tengah buat haji dan sebagainya. Bukan begitu. Ini jawapan Syekhul Hind. Lebih kurang dengan Syah Waliullah juga. Cuma ada beza sedikit. Ini kitab ni 20. Al-Abwab wa Tarajim li Syekhul Hind. Muka surat 51. Baik, saya nak tunjuk. Ni. Ini Al-Abwab wa Tarajim karangan Syekhul Hind Mahmudul Hasan. Tapi ini ta'rif yang sudah diarabkan. Sudah diarabkan oleh salah seorang ulama di sana juga. Yang asalnya ialah dalam bahasa Urdu. Bermakna saya letak di lain-lain yang asal dia tu dalam bahasa Urdu. Yang ada di sini ialah dalam bahasa Arab tadi. Yang ni memang ada. Yang ni pun boleh tengok. Kepada yang tak tahu bahasa Urdu tu, ni pun lama dah juga ada ni. Bolehlah dia tengok yang ni. Ni boleh tengok. Al-Abwab wa Tarajim karangan Syekhul Hind ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Asalnya dalam bahasa Urdu. Daripada sinilah yang ni Syekh ni ambil ni. Dalam Kashful Bari ni dia ambil di situ. Maulana Rashid Ahmad Gangguhi pula berpendapat maksud tajuk bab ini ialah nak menarik perhatian kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Secara marfu' beliau meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, yang tadilah yang saya sebut tadi. Iyyakum an tattakhidhu zuhura dawabikum manabir. Fa inna Allah innama sakhkharaha lakum litublighakum ila baladin lam takunu balighi illa bishiqqil anfus. Wa ja'ala lakum al-ard fa 'alayha faqdu hajatikum. Ini hadis ni di dalam Sunan Abi Daud, Kitabul Jihad, babun fil wuquf 'ala ad-dabbah. Hadis nombor 2567, hadis Sunan Abi Daud. Sebenarnya bukan dalam Abu Daud saja, dalam Baihaqi dan lain-lain pun ada. Ini hadisnya. Iaitu janganlah kamu mengambil atau jadikan belakang-belakang binatang kamu sebagai mimbar, tempat kamu berucap. Kerana Allah menjadikannya untuk ia menyampaikan kamu ke negeri yang kamu boleh sampai kepadanya dengan susah. Tak boleh sampai dengan berjalan kaki, itu penat. Dengan susah sangatlah, susah payahlah kalau nak sampai. Jadi maknanya supaya kamu jadikannya sebagai kenderaan untuk kamu sampai ke negeri yang susahlah, penatlah kamu kalau dengan berjalan kaki nak sampai ke situ. Allah jadikan bumi untuk kamu. Jadi di atas bumi itulah kamu sempurnakan
hajat-hajat kamu. Itu maksud hadis. Jadi Imam Bukhari nak menarik perhatian pembaca-pembacanya, kitabnya kepada hadis ini. Jadi sepatutnya berdasarkan hadis ini tak bolehlah kita duduk bagi pendapat, mengajar dalam keadaan duduk di atas kenderaan itu. Apalagi kalau sebagai member kita jadikannya. Kalau ada keperluan, turunlah daripada belakang kenderaan itu, binatang itu, dan sempurnakan hajat itu di bawah. Imam Bukhari nak ceritanya, kalau orang alim itu berada di atas kenderaannya dan kita bertanya, dia boleh saja jawab. Dia boleh saja jawab walaupun tanpa turun ke bawah. Dan itu tidak termasuk dalam sombong. Sombong, tidak. Kebetulan begitu. Jadi dia boleh jawab terus. Sebab itu lebih mempercepatkan penyebaran ilmu. Tidak kata nak sebar ilmu ni, ambil masa, kena suasana ni. Tak perlu gitu, tidak syarat. Jika maknanya orang yang ditanya itu mempunyai pengetahuan yang cukup dan dia tidak perlu membuat rujukan pun, tak perlu buka kitab apa semua, dia boleh saja jawab. Boleh. Tidak kata syarat tengok kitab dulu tu kepada yang perlu. Jadi dia ni nak kata turun ke bawah tak perlu. Itu yang pertama. Yang keduanya, maksud hadis Abu Hurairah itu, jika kita terima, maka yang dimaksudkan ialah sengaja naik. Kalau nak berucap, naik di atas belakang. Dan ia dijadikan sebagai mimbar, sebagai pentas. Itu yang dilarangnya. Sebab bukan semua binatang kita boleh buat begitu. Ada setengah-setengah binatang tu dia jadi liar. Bila jadi liar lari, kita lah juga yang sakitnya. Bila jatuh tu. Itu yang dimaksudkan, bukan sengaja cari. Tapi kalau kebetulan dia tu sudah berada di atas belakang binatang lah, kalau zaman dahulu, zaman sekarang ni, dalam kenderaan, kalau ditanya, sesuai dengan keadaan itu, diperlukan pada ketika itu, boleh saja dia menjawab bagi pandangan dia. Kalau macam tadi, barulah yang termasuk dalam larangan itu. Sengaja bila nak berucap, naik di atas. Jadikannya sebagai member. Jadi sebagai kebiasaan itu yang dilarang. Kalau ada keperluan dan kebetulan berlaku begitu, maka ia tak termasuk dalam larangan tadi. Ni 23. Ini dalam lam ya'ud darari. Lam ya'ud darari. Jadi lam ya'ud darari ni kita ada di sini. Ni lam ya'ud darari. Ni lam ya'ud darari. Lam ya'ud darari ni syarah kepada Bukhari juga. Ni cuba tengok. Di sini ada. Dalam ni dia petik. Daripada apa nama ni? Hafiz Ibn Hajar juga dalam Fathul Bari itu. Iaitu maksudnya, ni Hafiz Ibn Hajar kata, orang alim boleh menjawab soalan pelajar walaupun dia sedang berkenderaan. Rekam gitu. Aini pula, dia ambil juga daripada Aini. Pada tajuk bab ini mengisyaratkan kepada keharusan menyoal orang alim walaupun ia sedang sibuk di atas kenderaannya atau sedang berjalan kaki atau sedang berdiri, dalam semua keadaan itu. Walaupun dia sedang berada dalam suatu ketaatan, dia sedang buat benda yang taat. Kalau semaya tu tak boleh lah kita kata semaya tu tak boleh bercakap. Kalau dia berpuasa ke, kalau dia sedang buat apa-apa, boleh juga. Itu kata Al-Aini. Lepas tu dia ambil Syah Waliullah tadi. Syah Waliullah tadi boleh. Dan ini dia sebut juga Syekhul Hind dalam tarajim dia.
Jadi perbuatan Imam Malik dan setengah-setengah imam yang tidak mahu uh, apa nama ni menjawab pertanyaan ketika dia dalam perjalanan atau sibuk melakukan pekerjaan yang lain, macam menunjukkan makruh ke perbuatan tu. Jadi Imam Bukhari nak menolak lah. Tidak makruh pun. Sebab Nabi SAW sendiri ada buat. Itu sebab Imam Bukhari buat tajuk ni. Lepas tu dia ambil pula Qastallani. Qastallani iaitu Irsyadus Sari. Dalam hadis ini ada keharusan menyoal orang alim yang sedang berkenderaan atau berjalan kaki dalam semua keadaan. Dan ini tidak bercanggah dengan apa yang diriwayatkan daripada Malik, iaitu beliau tidak sukalah ilmu disebarkan ataupun disoal tentang hadis ketika guru itu sedang berjalan. Kerana apa? Kerana kedudukan Nabi di Mina itu tidak termasuk dalam tengah dalam perjalanan itu, sebab itu tempat sunnah dan tempat beribadat dan waktu perlu tu kepada pengetahuan. Jadi perlu tanya dan perlu jawab. Kalau tidak akan terlepaslah masa dia, sebab dia terikat dengan masa ibadat haji ke apa tu, dan terikat dengan tempat. Dan ini juga termasuk dalam bab kita ada kasihan belas kasihan ataupun simpati ataupun ambil berat lah tentang binatang-binatang tu. Kita nak guna pun biar sesuai dengan dia tu. Jangan buat sesuatu yang tidak sesuai. Ini dalam Lami'ud Darari. Jadi kalau kita tengok hadis ni, kalau kita nak tengok syarah tu memang panjang lah. Setiap perawi ni akan dibincangkan apa semua tu. Rasulullah SAW berhenti dalam haji wada' di Mina untuk orang ramai bertanya kepadanya. Kita ambil di sini. 252. Ini menunjukkan semangat para sahabat. Boleh rasa siapa baca pula ni? Silakan. Saya baca Maulana. Silakan. Nota 252. Ya. Semangat para sahabat radhiyallahu anhum untuk menimba ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya sekali sahaja melakukan haji dalam hidup baginda, dalam keadaan tidak ada majlis ilmu yang khusus pula menunjukkan ketika keadaan biasa yang tenang. Mereka tentunya lebih bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Umat Islam yang mengikut tradisi ini tidak akan ketinggalan dalam apa jua bidang sekalipun, kerana tidak ada waktu terbazir dan tidak diisi dengan ilmu. Ini kita tengok sahabat ni pandai, tidak kata nak jaga adab lebih-lebih, nak beradab dengan Nabi berlebihan, tidak. Jika perlu mereka akan tanya. Jadi ini menunjukkan apa yang diajak oleh Nabi tentang ilmu, kelebihan ilmu, menuntut ilmu itu telah meresap, dipahami, telah diterima oleh para sahabat. Sebagai buktinya mereka tengok dalam keadaan ini terus tanya, terutamanya ibadat yang mereka sedang kerja itu perlu pun mereka tak tahu, dan itu kali pertama Rasulullah SAW buat haji. Bahkan dalam hidup Nabi, itulah saja selepas dia dilantik menjadi Nabi lah, itulah satu-satunya haji dalam hidup Nabi. Jadi kalau kita nak harap pada masa lain, tak ada dah. Itu pada masa tu. Pada ketika tu tak tahu lagi Nabi tu akan ada lagi ke tahun depan ke tak ada. Walaupun dalam hadis-hadis kita tengok Nabi dah isyarat dah pada haji wada' tu pun bahawa dia mungkin tak akan ada bertemu lagi, akan datang. Ada dah isyarat tu. Dan memang betul pun yang berlakunya sekali saja. Jadi kalau tak tanya pada ketika itu, mana melepas peluang lah. Kemudian maka datanglah seorang lelaki, lalu dia berkata, saya tidak menyedari yang saya telah bercukur sebelum menyembelih binatang kurban. Sepatutnya kena sembelih dulu baru bercukur. Nabi SAW bersabda, sembelihlah, tidak mengapa. Sembelihlah.
Walaupun kemudian pun tak apa. Datang pula yang lain lalu berkata, saya tidak menyedari yang saya telah menyembelih binatang kurban sebelum saya melontar. Sepatutnya kena dahulukan yang itu. Kena dahulukan melontar itu. Tiba-tiba dia sembelih binatang dahulu. Nabi SAW menjawab, melontarlah, tidak mengapa. Kata perawi, yakni Abdullah bin Amar, tidak ditanya Rasulullah SAW tentang sesuatu sama ada didahulukan atau dikemudiankan, melainkan Rasulullah SAW menjawab, lakukanlah, tidak mengapa. Jadi 2, 5, 3. Baca lagi kalau boleh. Saudara kita Ruslan tadi, Ruslan ya, baca. Silakan, sambung. Nota 253 ya. Ya, 253. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini menunjukkan keluasan ilmu akan memberikan kepelbagaian cara dalam melakukan sesuatu amalan. Keterikatan mazhab dan pendapat hanya akan menyempitkan dan menyusahkan pelaku, terutama dalam keadaan mendesak yang memerlukan jawapan dalam keadaan segera. Jumhur ulama memahami maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la haraja ini sebagai tidak berdosa dan tidak dikenakan apa-apa kafarah. Imam Abu Hanifah pula berpendapat maksud baginda ialah tidak berdosa tetapi tetap dikenakan kafarah. Jadi la haraj itu mengikut Imam Abu Hanifah tidak berdosa saja, menafikan berdosa. Tapi bukan bermakna tidak dikenakan kafarah. Dikenakan juga kafarah. Bila berlaku dulu kemudian itu tak kena tertib itu. Tapi jumhur ulama mengatakan tak kenalah, sebab ini daripada Nabi. Bila Nabi dah kata begitu, bolehlah. Nabi tak ada sebut pula. Tapi kamu kena bayar kafarah nanti. Tak ada sebut pula begitu. Gitu. Jadi Nabi SAW sudah isyarat dah. Contohnya, la'alli la arakum ba'da 'ami hadha. Mungkin saya tidak akan melihat kamu lagi selepas tahun ini. Itu isyarat. Dan memang pun selepas itu tak ada dah Nabi meninggal balik pada tahun yang ke-11 meninggal. Jadi haji wada' di sini disebut. Haji wada'. Biasalah kita dengar haji wada' tu. Haji tamam pun orang sebut juga haji wada' ni. Jadi ada beberapa nama haji wada'. Haji wada', haji tamam, haji Islam, haji balagh. Ada belaka. Macam-macam nama dia. Baik. Kalau haji wada', maka difaham daripada hadis ini, la'alli la arakum ba'da 'ami hadha. Mungkin saya tidak akan melihat kamu lagi selepas tahun ini. Maknanya haji ini ada haji penghabisan, haji terakhir, haji perpisahan. Itu haji wada'. Isyarat ke situ dia faham daripada hadis ini. Kalau haji tamam pula, orang panggil haji tamam, haji Nabi itu haji tamam. Kenapa? Sebabnya dalam peristiwa itulah juga turunnya firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Jadi atmamtu ni, itmam ni. Jadi haji tamam. Kerana itu ada juga ulama menyebut haji Nabi itu sebagai haji tamam. Haji Islam pula, nama haji Islam. Haji wada' tu orang panggil juga haji wada' kepada Nabi, itulah kepada Nabi, nisbah kepada Nabi itu. Dipanggil juga haji Islam kerana apa yang haji yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah haji yang fardu. Dan dilaksanakan oleh Nabi SAW setelah jelas kefarduannya. Sebab itu orang panggil haji Islam. Sebagai orang Islam, untuk menyempurnakan rukun Islam ialah dia kena mengerjakan haji. Dan haji itulah yang Nabi SAW lakukan ini. Yang keempatnya namanya haji balagh. Sebab apa? Sebab dalam khutbah haji itu Nabi SAW ada
bertanya, para hadirin, sahabat-sahabat dia yang hadir, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, Nabi kata, ya Allah, adakah aku telah sampaikan? Ballaghtu, sampaikan. Haji penyampaian, penyampaian ajaran Allah, ataupun wasiat Nabi lah, wasiat Nabi, macam tu. Jadi orang ni mari dia dulu, kemudian macam tadilah kita kata. Jadi pada hari nahar, hari yang ke-10 tu, ada 4 amalan yang perlu dilakukan. Mengikut tertibnya ialah mula-mula sekali melontar. Lepas tu menyembelih binatang. Lepas tu cukur rambut kepala ataupun gunting rambut lah. Gunting saja, tidak cukur. Itu yang ketiga. Yang keempatnya tawaf. Begitulah mengikut tertibnya. Dan mengikut tertib inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tertib itu memang dimaksudkan. Cuma khilaf, adakah tertib itu wajib atau sunnah? Imam Abu Hanifah kata wajib. Wajib. 3 perkara tu wajib dibuat. Ataupun tawaf itu tidak wajib. Boleh didahulukan dan boleh dikemudiankan. Begitulah. Ini beberapa pendapat ni disebut di sini, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad, pendapat. Tapi secara ringkasnya tadi jumhur ulama mengatakan tak kena kafarah. Tak kena kafarah. Tak kena kafarah. Jadi wala haraj itu menafikan dosa, berdosa pun tidak. Kafarah pun tak kena. Ataupun kita panggil fidyah, bayar fidyah, tak kena. Tapi Imam Abu Hanifah dia berdalil dengan fatwa Ibnu Abbas yang dinukilkan oleh Ibnu Abi Syaibah, iaitu man qaddama syai'an min hajji aw akharahu falyuhriq lidzalika daman. Orang kita panggil kena bayar dam. Sesiapa yang mendahulukan mana-mana daripada ibadat haji atau mengemudiankannya, mana ada melakukan dulu kemudianlah, dia hendaklah menumpahkan darah kerananya. Menumpahkan darah, maknanya mengkurbankan binatang lah. Orang kita panggil bayar dam. Itulah yang dimaksudkan dengan kafarah tu. Tetapi setengah-setengah ulama tak mahu pakai ini sebab kata dia asar itu dhaif, tidak kuat. Sebab itu mereka tak mahu pakai. Tetapi Imam Tahawi dalam syarah Ma'anil Athar, dia kemukakan melalui saluran lain yang tidak ada Ibrahim bin Muhajir itu. Jadi ulama yang kata tak boleh pakai, tak mahu pakai hadis itu sebab dia kata dalam sanad dia tak ada Ibrahim bin Muhajir, perawi yang dianggap lemah oleh ulama-ulama hadis. Jadi kerana itu Imam Tahawi kemukakan hadis yang sama melalui saluran yang lain. Dalam saluran itu tidak ada pun Ibrahim bin Muhajir. Kemudian Ibnu Abi Syaibah bukan sahaja menukilkan asar Ibnu Abbas, selain daripada itu beliau juga menukilkan pendapat-pendapat orang-orang lain, imam-imam besar yang lain pada di peringkat awal itu, seperti Abu Sya'tha, Jabir bin Zaid, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai dan lain-lain. Jadi tak apa, itu panjang itu perbincangan itulah. Jadi kita rasa setakat itulah dulu untuk hari ini ya. Kita rehat sekejap dan selepas ni akan sambung dengan yang satu lagi. Untuk Sahih Bukhari ni setakat itulah dulu. Saya pun sebab tak puas hati lagi dengan nota-nota ni. InsyaAllah akan tambah di sana sini dan kita akan siapkan yang bab ke-24 ni akan datang insyaAllah. Jadi sekadar itulah dulu untuk kuliah Sahih Bukhari kita hari ini. Wallahu a'lam. Tentang mengajar dari kenderaan ni tidak mengapa. Soalan saya begini ya, Salah. Ya. Kalau guru tu bertanya murid,
boleh tak murid tu jawab dia dalam kereta? Contohnya guru sekolah dia tanya arah jalan pada murid sekolah dia, murid dia jawab daripada dalam kereta, tak keluar dari kereta tu. Adakah dikira biadab? Murid dalam kereta? Guru Ah. dalam kereta kan? Murid dalam kereta, guru di luar. Guru tu bertanya kepada murid, murid tu jawab dia dalam kereta saja, dia tak keluar. Adakah kita anggap itu biadab? Oh tak, tidak biadab tu, tak biadab. Boleh saja begitu. Itulah benda-benda gitu. Tapi itu pertanyaan, bukan ilmu, bukan mengajar, bukan belajar. Yalah, betul lah. Contohnya dia tanya jalan contohnya. Boleh macam tu, tak perlulah turun, tak perlu turun. Tapi kadang-kadang adab orang kita ni dia terlalu halus sangat. Kalau tak turun, tak bersalam, dia kata biadab. Itu mengikut uruf lah. Tapi dari segi agama sebenarnya tidak mungkin dia nak cepat ke, dia tak sempat turun. Dan memang dia tidak niat sombong apa tidak pun. Jadi macam tu boleh. Tapi itu bukan berkenaan dengan belajar dan mengajar. Itu sekadar pertanyaan sahaja. Yang kita bincang kemarin itu berkenaan dengan ilmu, berkenaan dengan hukum. Jadi kalau benda macam tadi pun boleh, hukum boleh, benda macam tadi lebih-lebih lagi lah boleh. Dan tentang hadis Haji Wida ni, yang hadis ni mungkin aku tidak melihat lagi kamu selepas tahun ini. Adakah hadis ini bermaksud, maksudnya kalau Nabi itu panjang umur dia akan pergi lagi tahun hadapan menjalankan haji? Mungkin boleh begitu. Tak salah tiba. Cuma semacam ada isyarat dah juga tu. Kita kira berdasarkan banyak ayat itu, ayat ni turun kepada Nabi, dia sudah tahu dah sampai masa dia dah. Agama ni bila habis selesai kerja dia nak pergilah. Gitulah. Jadi ini pun saat akhir dah kan, ini kan. Ada ayat terakhir dah turun pada masa itu. Lepas tu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surah itu pun isyarat kepada Nabi tak lama dah nak meninggal dunia. Sebab itu dia bercakap gitu. Kalau kita mungkinlah kita kata tak ada langsung isyarat ke panduan daripada Allah, bolehlah kita kata begitu. Tapi kalau Rasulullah ni tidak, saya rasa dia dah tahu dah. Cuma dengan tepat itu dia tak tahu lagi, mungkinlah. Tapi daripada pertanyaan dia hari ni hari apa, di mana dia, besok ketika dia sakit, itu pun sudah ada isyarat juga. Mungkin dia sudah tahu dia akan mati pada hari Isnin. Mungkinlah, mungkin. Pada makna lanjutan ni, ya. Boleh atau tidak seseorang mengambil hadis ini untuk mengatakan boleh buat haji lebih dari sekali? Tahun depan pergi lagi, tahun depan pergi lagi. Jadi hadis itu sebenarnya dia tidak sebut mungkin kali ini, apa dia kata? Mungkin aku tidak melihat kamu lagi selepas tahun ini. Mungkin betul lah tu. Maknanya dia tidak nak cerita tentang dia akan pergi buat haji lagi ke, tak ada maksud tu. Tak ada maksud tu.